Baiklah, dah kita kembali lagi di Rampai Pagi. Kita sekarang telah pun tiba di sesi wawancara secara virtual yang kedua untuk hari ini, segmen ceramah Ramadan bulan mulia. Dan topik yang akan kita bincangkan hari ini ialah jangan akhiri keberkatan Ramadan. Dan orang yang kita jemput untuk sama-sama membincangkan, tetamu kita hari ini membincangkan mengenai dengan topik ini ialah Yang Mulia Ustaz Isham bin Ismail, seorang penceramah yang telah pun berada di talian. Apa kata kita terus sapa beliau? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz pada pagi ini? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Selamat berpuasa kami ucapkan Ustaz. Ustaz, hari ini sudah 27 Ramadan Ustaz. 3 hari lagi kita ni akan meninggalkan bulan yang sangat-sangat kami rindui, bulan Ramadan, dan bulan Syawal pula akan menemui kita ni Ustaz. Jadi bertepatan ni Ustaz dengan topik yang telah pun tani pilih untuk tani sama-sama bincangkan, sama-sama tani sajikan kepada penggemar, penonton setia Rampai Pagi untuk hari ini Ustaz. Jangan akhiri keberkatan Ramadan. Jadi sebagai mukadimah Ustaz, mungkin kami boleh memberikan peluang ini kepada Ustaz untuk menerangkan mengenai dengan pemilihan topik hari ini. Silakan Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah hari ini kita ni memilih satu tajuk yang cukup cukup orang sinonim lah. Sebab kita ni sudah berada di hari yang ke-27 kita ni berpuasa dalam bulan Ramadan, yang mana beberapa hari saja lagi kita ni akan menyambut Syawal, bulan kemenangan kepada umat Islam setelah dicuba ataupun diduga dengan puasa dalam bulan Ramadan ya. Jadi walaupun ini sudah hari ke-27, kita ni selalu tahu ni bahawa macam kalau dalam race atau dalam maraton, ujung-ujungnya ni banyaknya selalu pancit lah. Jadi kita ni sepatutnya dalam bulan Ramadan ni makin ke ujung ni makin kita ni bersemangat. Kenapa? Kerana kita ni tahu bahawa keberkatan ni yang kita ni uyung dalam bulan Ramadan ni, ia bukan hanya di awal saja. Sebab kita ni tahu bahawa lazimnya kita ni bersemangat di awal sahaja. Di awal-awal Ramadan itu semangat kita ni. Sebagai contoh, kita ni semangat untuk melakukan ibadah, sembahyang tarawih dan sebagainya. Tetapi bila sudah makin ke ujung ini, sebab kita ni sudah disibukkan dengan mindset yang sudah bersedia untuk menyambut hari Lebaran ataupun Syawal yang menjelang ini, jadi kita ni lupa akan keberkatan Ramadan. Sebab itu tak kenapa tajuk ini dipilih, jangan sampai kita ni mengakhiri keberkatan dalam bulan Ramadan ini. Sebab kita ni berjuang hingga ke hujung sekali ini, sehingga masuk malam hari raya tu kita ni berjuang masih ini. Jangan sampai kita ni menghilangkan segala keberkatan yang ada dalam bulan Ramadan ini hanya kerana kita ni terlalu disibukkan dengan perkara-perkara duniawi ini. Kerana kita ni tahu bahawa Ramadan ini hanya datang sekali dalam setahun. Ia cuma ada dalam sebulan sahaja, sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Ia cuma ada sekali dalam setahun, dan kita ni dah tahu bahawa ini mungkin ini Ramadan yang terakhir untuk kita ni. Dan bayangkan kalau ini Ramadan yang terakhir untuk kita ni, apakah sudah cukup persediaan kita ni, apakah sudah cukup usaha kita ni untuk menjadikan Ramadan yang terakhir ini adalah Ramadan yang penuh kualiti untuk kita ni. Jangan sampai kita ni hilang keberkatan, jangan sampai kita ni akhiri keberkatan Ramadan itu. Walaupun kita ni tahu bahawa setiap Ramadan ini sebenarnya yang sama ni kenapa yang sama? Kerana satu, umur kita ni makin meningkat. Umur makin meningkat. Yang kedua, kerana ujian ataupun dugaan serta cubaan bulan Ramadan ini yang dah sama setiap tahun. Ada kalanya kita ni merasa bahawa Ramadan ini tahun-tahun yang sebelum ini 2 tahun ini kita ni cukup diuji dengan pandemik wabak COVID-19, di mana lainlah suasana kita ni melakukan Ramadan, dan alhamdulillah pada tahun ini kita ni bertarawih, kita ni sudah boleh ke masjid dan sebagainya. Ini salah satu cara kita ni untuk mengekalkan ataupun mencari keberkatan di dalam
bulan Ramadan ini. Dan kalau kita ni lihat lagi, puasa dalam bulan Ramadan ini adalah satu ibadah yang cukup istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita ni tahu bahawa ganjaran dan balasan orang yang berpuasa ni ataupun pahala puasa tu dinilai sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amalan anak Adam adalah untuknya melainkan puasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan oleh sebab itu aku sendirilah yang akan menentukan berapa banyak balasan yang perlu diberikan kepada mereka yang berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi di sana jelas arah kata ni bahawa puasa ni adalah satu ibadah untuk Allah. Di mana kita ni faham bahawa ganjarannya kalau melalui hadis yang disebutkan itu, ganjarannya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah saja yang menilai, kerana puasa itu adalah untuk Allah dan Allah saja yang menilai. Dan lagi kalau kita ni bercerita tentang keberkatan ini, ada beberapa perkara yang perlu kita ni jaga. Antara yang perlu kita ni jaga tu kalau mencari keberkatan ini adalah kita ni perlu bukan hanya menjaga lapar dan dahaga sahaja. Ini mindset orang kata ni. Puasa ni yang paling ditakuti adalah lapar dan dahaga sahaja. Sedangkan bukan hanya lapar dan dahaga yang dijaga. Kalian mencari keberkatan Ramadan, kan mencari fadilat Ramadan itu bukan hanya menjaga lapar, bukan hanya menjaga dahaga sahaja. Tetapi matlamat kata ni. Kewajipan berpuasa itu bukannya anggota zahiriyah ni saja yang dijaga, tapi batiniah juga. Dan kalau kita ni lihat, yang paling susah untuk dijaga ketika bulan Ramadan ini adalah menjaga mata ni. Menjaga mata dalam bulan Ramadan. Kebanyakan orang berpuasa, ia lupa bahawa ia perlu menjaga mata juga. Menjaga mata daripada memandang ataupun melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Islam, serta perkara-perkara yang boleh mengganggu hati atau menggugat segala keimanan, serta melalaikan diri daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kan kita ni tahu bahawa kita ni dalam bulan Ramadan, kita ni disunatkan untuk sentiasa untuk sentiasa meningkatkan keimanan kita ni. Tapi kadang-kadang terlalai juga kita ni. Pernah melihat kalau time membeli barang penyungkaian, ketika kita ni berada di gerai-gerai Ramadan, kita ni kalah. Kenapa kita ni kalah? Sebab kita ni dia dapat menjaga mata kita ni. Kadang-kadang warna-warni minumannya tu. Jadi kita ni pun tahu seliur. Sebab kita ni kalah oleh mata kita ni bang. Dan juga kita ni kalah kerana kita ni secara semula jadinya sebagai manusia ni, kita ni suka benda-benda yang cantik lah. Sebab itu kita ni kadang kalah melihat makanan itu kalau ia tersusun rapi, garnishingnya lawa. Sebab kita ni dia dapat menjaga mata. Mata ni juga dia dapat dikawal-kawal juga, terutamanya melihat media sosial dan sebagainya. Time puasa ni banyak kita ni melihat resipi-resipi yang nyaman-nyaman usulnya. Walaupun hakikatnya sebenarnya kita ni tidak akan makan benda tu, tapi bila sudah melihat cara orang itu present masakan itu dan sebagainya, itu membuat kita ni terselur. Artinya kita ni belum lagi dapat menjaga mata kita ni 100%. Kenapa kita ni menjaga mata? Supaya indah hilang keberkatannya. Kenapa kita ni perlu menjaga mata? Sebab kita ni tahu bahawa kita ni tidak boleh menjadi orang yang membazir. Kalau dalam bulan biasa pun kita ni tidak boleh membazir, apatah lagi di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan, yang penuh dengan segala fadilat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita ni jangan menganggap bahawa mata ni adalah sebagai anggota yang ringan, sedangkan ia adalah anggota yang cukup berat. Kenapa ia cukup berat? Kerana dari mata ia akan membuatkan kita ni mau benda tu. Kita ni melihat dan kita ni mau, dan akhirnya kita ni jadi orang yang membazir. Sedangkan kita ni tahu bahawa membazir ni adalah saudara daripada syaitan. Itu yang kita ni indah mahu, nauzubillah min zalik. Itu yang pertama, kita ni menjaga mata. Kemudian yang kedua, apa yang patut kita ni jaga supaya kita ni indah mengakhiri keberkatan dalam Ramadan ini? Ingin saya sentuhnya kali ini, kita ni perlu memelihara lidah. Kerana lidah ni
kita ni tahu bahawa semakin banyak kita ni bercakap, semakin banyak kesalahan kita ni ya. Sebab tu kalau menurut dalam Islamnya, berdiam diri itunya adalah lebih baik. Kenapa kita ni memelihara lidah? Kadang-kadang kita ni dah tahu dalam kita ni berpuasa ni kita ni menyakiti hati orang. Sedangkan kita ni tahu kita ni mau keberkatan. Bila kita ni mau keberkatan, maka sudah tentunya semua benda kita ni jaga. Termasuklah lisan kita ni. Lisan ni bukannya mewakili lisan sahajanya, bukannya mewakili lidah sahaja, ucapan. Sekarang ini ada juga yang boleh dimuatkan melalui tulisan. Apa yang kita ni lihatkan di dalam media-media sosial dan sebagainya. Betul. Sampai apanya orang, kadang bila kita ni melihat, dari mata juga, kadang bila kita ni melihat post orang lain, tani pelang sikit hati ya. Macam sebagai contoh, ia mempost gambarnya di masjid kah, kira ia selesai sudah sembahyang kah, tani pelang sikit hati. Masalahnya bukan arah orang itu tu. Masalahnya arah diri kita ni sendiri, hati kita ni indah kita ni jaga. Lisan kita ni, tulisan kita ni indah kita ni menjaga. Sedangkan ia mempost benda yang baik. Kita ni dia juga boleh mengatakan bahawa orang ininya ia takbur ni. Ia akan show off. Riak, lurus. Riak. Tapi sekiranya orang yang melihat postnya tu berpandangan husnuzan ataupun bersangka baik, sudah tentunya orang itu akan mengikut nahnya. Ia sembahyang di masjid, baik tu ikut sembahyang di masjid. Orang itu dapat pahala. Sedangkan kita ni yang mengkeji, yang mengeji, yang menghina postnya ni dah dapat apa-apa. Betul. Kita ni cuma iri hati, dengki dan sebagainya. Maka itu bukan salah orang itu tu, tapi salah hati kita ni dan salah kita ni dia pandai mengawal lidah ataupun lisan kita ni. Malah kita ni lagi. Kita ni visualize lagi dalam bentuk tulisan. Sampai kita ni berperang terpulang dalam media sosial. Sedangkan dalam bulan Ramadan ini, sebaiknya kita ni kurangi aktiviti keduniaan ini. Kenapa kita ni kurangi? Kerana kita ni tahu bahawa Ramadan ini datang sekali dalam setahun dan kita ni dah tahu apakah kita ni diberi peluang lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merasai Ramadan yang akan datang. Sebab itu tajuk ini dipilihnya, jangan akhiri keberkatan ini. Di hujung-hujung bulan Ramadan ini adalah satu yang cukup kenanya, satu yang cukup orang memang mengana waktunya untuk diingati. Kerana kita ni tahu bahawa manusia ni lalai. Manusia ni lupa. Kadang ia ingat di awal, di akhir ini ia sudah lupa. Kadang dari awal dijaganya matanya, dari awal dijaganya lisannya. Kemudian ia beribadah dari awal. Sembahyang tarawih, witir, kemudian lagi dalam bulan Ramadan ini bertadarus, qiyamul lail dan sebagainya. Tetapi bila sudah di ujung-ujung, ia semakin ngalih. Kenapa ia semakin ngalih? Kerana jiwanya ataupun keimanannya yang ada dalam hatinya tu indah diperbaharuinya. Kenapa indah diperbaharuinya? Kerana ia merasakan bahawa ibadah ini berulang-ulang. Sedangkan kita ni tahu bahawa kunci kejayaan ibadah itu adalah istiqamah. Istiqamah ini adalah melakukan berterusan tanpa henti dan berulang-ulang. Dan kalau kita ni mau keberkatan, kita ni teruskan. Memang payahnya, awal-awal memang susah ni. Betul. Benda ni bukanlah satu benda yang senang. Sebab itu diingati balik-balik. Kadang ada orang yang dia suka mendengar orang menasihati. Ada ni jenisnya. Yang balik-balik sama je nya. Kan mendengar ceramah, kan mendengar tazkirah pasal Ramadan ini balik-balik sama je tu. Mengingati puasanya, mengingati menjaga mata, mengingati menjaga lidah, lisan dan sebagainya. Tapi ketahuilah bahawa perkara yang berulang-ulang itu sebenarnya lah yang mengingati kita ni. Walaupun ia cuma satu benda yang kalau dilihat kecilnya, tetapi ia adalah sesuatu yang bermanfaat dan amat berguna dalam diri kita ni. Itu sudah jelasnya arah kita ni. Kenapa kita ni jangan sampai kita ni akhiri keberkatan dalam bulan Ramadan ini atas kecuaian diri kita ni sendiri. Dan bila lagi kita ni meneruskan lagi apa yang patut dijaga, jangan sampai diakhiri keberkatan ini adalah kita ni perlu menjaga telinga kita ni. Kenapa anggota telinga ni perlu dijaga? Kalau diikutkan, anda pulang ada ada kepentingannya ni telinga ni untuk dijaga. Sebab ketika bulan Ramadan ni kita ni tahu, kita ni faham bahawa semua orang menjaga lidah. Kalau semua orang menjaga lidahnya,
telinga petani depan petani jaga. Masalahnya ada je orang yang indah menjaga lidahnya. Di telinganya mendengar perkataan-perkataan yang tidak baik. Masihnya ada berlaku walaupun bulan Ramadan. Tani tahu bulan Ramadan ini tani dilarang ya untuk mendengar perkara-perkara yang boleh orang mengurangkan pahala puasa ketani, yang boleh mencemarkan pahala puasa ketani. Tetapi kerana ia sudah jadi habit ketani, ia sudah jadi rutin ketani, payahkan membuang, ia menjadi sesuatu yang sukar lah. Sebab itu Ramadan ini digelarkan juga sebagai bulan tarbiyah. Bulan tarbiyah ini maksudnya bulan di mana ketani ini dididik oleh bulan Ramadan. Selama sebulan ini ketani dididik, ketani mendidik hawa nafsu ketani, yang selama ini hawa nafsu ketani yang mengajar ketani, menyuruh ketani, memaksa ketani untuk membuat sesuatu atau memilih sesuatu. Tapi dalam bulan Ramadan, ketani yang mendidik hawa nafsu ketani. Termasuklah ketani mendidik anggota zahir ketani ini, anggota batin ketani ini, menjaga telinga ketani, jangan sampai ketani mendengar perkataan-perkataan yang kurang elok. Sebab dalam bulan Ramadan ini, saya pun dah faham kenapa, tapi semua orang pemarah dalam bulan Ramadan ini. Mungkin kerana laparnya, tuan-puan. Mungkin juga kerana tidak dapat melakukan aktiviti yang sebelum ini dilakukannya. Mungkin juga. Tapi ketahuilah bahawa sebenarnya Ramadan ini ia membuatkan kita ini testaan ni bah. Ia mengakibatkan kita ni tergendala rutin harian kita ni. Sebab itu kita ni perlu menjaganya ketiga-tiganya. Kemudian lagi yang terakhir ni, yang perlu untuk kita ni adalah kita ni jangan lupakan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam yang dinamakan sebagai malam Al-Qadar atau dikenali sebagai Lailatul Qadar. Kerana malam ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita ni kiranya 1000 bulan ini adalah 83 tahun. Ada yang dah menyampatin umur beribadah selama 83 tahun. Tetapi umat Rasulullah SAW telah diberi keistimewaan di mana kita ni ada satu malam dalam bulan Ramadan, di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah mahu kita ni mencarinya. Carilah ia pada malam terakhir, 10 terakhir Ramadan, terutamanya pada malam-malam yang ganjil. Macam di malamnya 27 Ramadan, banyakkan berdoa. Kerana kita ni tahu keberkatan doa dalam bulan Ramadan itu, ia adalah doa yang mustajab. Dan apabila kita ni sudah berjumpa malam Al-Qadar itu, berdoalah. Mintalah. Apa saja bisa kita minta, apa saja kita ni minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita ni tahu bahawa malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu perlu kita ni isi. Banyakkan berdoa, banyakkan meminta kepada Allah, banyakkan membaca Al-Quran, banyakkan Qiyamul Lail dan sebagainya. Jadi inilah yang sudah kita ni kongsikan ini, supaya kita ni sentiasa berada dalam keberkatan di dalam bulan Ramadan, dan jangan kita ni akhiri keberkatan di bulan Ramadan ini dengan melakukan perkara yang sia-sia, insya-Allah. Wallahu alam. InsyaAllah. Saya begitu tertarik tadi dengan mukadimah Ustaz yang mengatakan yang Ramadan ini boleh digambarkan seperti perlumbaan ataupun maraton. Dalam surah Al-Baqarah pun ada mengatakan Ustaz, berlumba-lumbalah demi kebaikan. Jadi jangan kita ni Ustaznya katanya jangan pancit. Di ujung-ujung pancit sudahnya. Betul. Tetapi walaupun kita ni terpancit sedikit, tetapi haruslah kita ni kuatkan lagi semangat kita ni itu dengan menjaga panca indera kita ni. Tani perlu refreshnya, niat kita ni, amalan kita ni tani refresh. InsyaAllah. Baiklah Ustaz, Alhamdulillah bermacam-macam kita ni pelajari daripada Ustaz tadi bagaimana caranya untuk kita ni indah mengakhiri keberkatan dan kebaikan di bulan Ramadan itu, dan insya-Allah kita ni terus istiqamah dan membawanya ke bulan-bulan yang lain insya-Allah. Jadi kita ni di Rampai Pagi ingin mengucapkan terima kasih Ustaz atas perkongsian pada hari ini. Insya-Allah kita ni akan berjumpa lagi Ustaz, dan kita ni ingin mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Assalamualaikum Ustaz.
Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.